Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini seperti biasa kita menyambung kisah baginda Rasulullah SAW ketika mana baginda berhijrah ke kota Madinah. Maka orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dalam keadaan begitu baik. Sambutan yang begitu baik. Nabi singgah di Quba dan sempat membina Masjid Quba. Kemudian pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan dalam perjalanannya Nabi sembahyang Jumaat di tengah jalan. Lalulah dikatakan sekarang ini tempat yang Nabi sembahyang Jumaat sudah ada masjid di situ. Dan sampai ke kota Madinah, mereka menyambut Nabi Tala'an Badu alaina dengan sambutan yang begitu baik. Semuanya keluar, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kecil, budak-budak, golongan remaja, semua keluar menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Dan tidak Nabi melalui satu kampung demi satu kampung kecuali mereka akan mengatakan, ya Rasulullah, singgah di tempat kami lah. Ada yang mengatakan bahawa tempat kami ada senjata yang cukup lengkap untuk melindungimu ya Rasulullah, maka duduklah di sini, duduklah bersama kami, katanya. Rasulullah mengatakan, ikutlah unta ini kerana dia berjalan mengikut Allah perintahkan. Maka Nabi biarkan. Andai kata kalau unta itu berhenti di kampung itu, nescaya Nabi akan duduk di kampung itu. Maka ada yang berebut-rebut ingin memegang tali unta, tapi Nabi kata biarkan, lepaskan. Nanti kalau dipegang tali unta jadi memaksa unta itu berhenti, maka akan menyebabkan orang lain tidak berpuas hati. Maka Nabi kata biarkan. Maka unta itu terus berjalan sehingga dikatakan bahawa unta itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka beruntung Abu Ayyub Al-Ansari kerana dia mendapat tetamu mulia, yakni baginda Rasulullah SAW. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini 2 tingkat. Maka dia menyuruh Rasulullah duduk di tingkat atas dan dia duduk di tingkat bawah. Namun Rasulullah menolaknya. Tidak kata Rasulullah kerana dia memudahkan ia untuk bertemu dengan sahabat-sahabat yang menziarahi baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana Nabi ingin duduk di tingkat yang bawah, maka Abu Ayyub aku terima. Tetapi Abu Ayyub rasa tidak puas hati ataupun tidak suka kerana merasa bersalah, seolah-olah dia kurang mengambil berat, ataupun dikatakan tidak manis. Dia duduk di atas, Rasulullah duduk di bawah. Sehinggalah berlakunya satu peristiwa, ada satu balang air, satu tempayan air itu tumpah. Lalulah dia cepat-cepat mengesaknya, lalulah menitis kena ke peringkat bawah, bawah tempat penginapan Nabi. Dan ini menyebabkan Abu Ayyub dan isterinya merasa susah hati kerana telah melakukan kesalahan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia ini juga, dia dapat merasakan bahawa bila mana Nabi ini dihantar makanan, kalau yang ada bawang, Nabi tidak menyentuhnya. Dan dia pun merasa salah. Oh, mungkin boleh jadi saya telah menghantar makanan yang Rasulullah tak suka. Hanya Rasulullah tidak menyatakan saya tidak suka. Memang sifat Nabi begitu, tidak menyatakan sesuatu yang buruk pada makanan. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Begitu. Dah bahkan makanan yang Rasulullah makan ini bukan daripada keluarga Abu Ayyub Al-Ansari sahaja, daripada sahabat-sahabat lain pun ingin berkhidmat pada baginda Rasulullah SAW, memberi layanan yang baik pada Rasulullah. Akhirnya bila Abu Ayyub minta, rasa tak sedap saja saya duduk atas, Rasulullah duduk bawah. Akhirnya Rasulullah bersetuju juga duduk di atas. Dan sepanjang Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah tidak duduk saja, bahkan Rasulullah sentiasa berbincang dengan para sahabat. Jadi para sahabat merasa agak
dengan selalu berjumpa, nak berkumpul dengan rumah Abu Ayyub, sahabat semakin ramai ingin berkumpul. Lalu mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka itu, para sahabat, membina masjid. Rasulullah tidak memikirkan saya tidak ada rumah, bina rumah saya, tidak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Maka pada tahun pertama hijrah Nabi duduk di kota Madinah, Nabi telah membina satu masjid di kota Al-Madinatul Munawwarah. Maka kemudian Rasulullah memulakan projek pembinaan masjid di tempat untanya berhenti, iaitu di hadapan perkampungan Bani Malik Ibn Najjar. Tempat tersebutlah tempat menjemur buah kurma milik dua orang anak yatim yang berada di bawah jagaan Asad Ibnu Zurarah. As'ad Ibnu Zurarah ini sebenarnya dia ini sahabat dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia ini asalnya menentang Nabi, tapi bukan menentang Nabi, menentang ajaran Nabi yang ketika itu Nabi ada di Mekah lagi. Jadi masa ajaran Islam berkembang di kota Madinah, orang yang mengembang Islam itu adalah Mus'ab ibn Umair. Maka dia cukup marah pada Mus'ab ibn Umair. Tetapi akhirnya As'ad ibn Zurarah ini masuk Islam. Dan ketika mana As'ad ibn Zurarah ini masuk Islam, bila Rasulullah datang ke kampungnya, maka dia gembira. Dan As'ad ibn Zurarah ini dia ada jaga anak yatim. Maka mulia orang yang menjaga anak yatim, dan dua orang anak yatim yang dijaga ini, dia ada harta dia. Maka kedua-dua kanak-kanak tersebut dipanggil dan ditawarkan harga tanah tersebut yang dijadikan masjid. Maka anak yatim yang dijaga oleh As'ad ibn Zurarah ini, dia ada tanah. Dan As'ad ini orang yang amanah, dia tidak mengambil harta anak yatim, tapi dia jaga, dia betul-betul memeliharanya. Lalu akhirnya tempat itu menjadi lokasi yang Nabi ingin bina masjid di atas tempat itu. Lalu berkata, ya Rasulullah, tapi ini milik anak yatim. Milik anak yatim. Dah anak yatim itu siapa yang penjaganya? Yang penjaganya itu adalah As'ad ibn Zurarah. Maka akhirnya berbincang, lalu dikatakan bahawa keduanya berkata, kami memberinya kepada kamu. Kami memberinya. Kena beki sikit dia kamu. Kami memberinya kepada kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi nak berbincang macam mana tapak ini, lokasi ini, tanah ini kami nak buat masjid, bincang-bincang dengan sahabat, maka akhirnya berjumpalah Nabi dengan tuan tanah tadi, iaitu kanak-kanak tadi. Kanak-kanak ini dia faham, lalu dia kata, ya Rasulullah, saya ingin memberi tanah ini pada Rasulullah. Maka baginda enggan menerimanya, tidak mau menerima pemberian tersebut, malahan Nabi membelinya. Nabi membeli sendiri. Ini milik hak anak yatim, dia pun juga susah. Walaupun dia tahu ini perkara yang cukup baik, maka Nabi mahu beli. Nabi tidak mahu terima begitu saja, tidak mahu mengambil begitu saja. Maka tengok, memang ada orang yang dia susah, tapi jiwa dia ni sangat pemurah. Maka ini pernah berlaku pada sahabat yang telah memberi tanah di satu tempat. Nabi terima tanah tadi, tapi Nabi kata sebahagiannya Nabi ambil kerana Allah, sebahagiannya Nabi serah balik. Kenapa? Kerana dia tidak ada harta lain. Maka yang ini pun Nabi faham, dia sudah tidak ada harta, inilah harta dia. Nabi tidak mahu menerimanya, bahkan Nabi membelinya supaya terjaga, terpelihara, dan dia juga dapat hasil, dan dua-dua dapat manfaat. Nabi pun dapat tanah untuk bina masjid, anak yatim itu juga dapat hasil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dapat faham bahawa kadang-kadang memang ada orang yang susah tapi jiwanya pemurah. Maka kalau boleh kita ambil sebahagian daripada dia dan kita bantu dia. Tapi kalau ada orang memang betul-betul ada harta banyak, dia pemurah, maka kita mengambil daripada dia, itu tidak menjadi masalah. Lalu dikatakan bahawa di atas tanah tersebut terdapat kubur orang-orang musyrikin. Rupanya atas tanah itu ada kubur, dan dan beberapa lubang, dan ada beberapa pohon pokok kurma. Lalu dalam keadaan itu baginda arahkan supaya kubur-kubur itu dipindahkan. Ambil keluar mayat-mayat, letak dekat lain, buat masjid. Maka tak jadi masalah kalau tanah itu nak dibuatkan masjid, tiba-tiba ada tanah itu ada kubur.
ada tanah perkuburan, maka tanah perkuburan itu digali semula ataupun dipindahkan dan sehingga kosong, sudah tidak ada lagi, lalu dibina masjid atasnya. Sebenarnya ada di tempat kita pun ada yang masjid asalnya bawahnya adalah tanah perkuburan, dan ini pernah berlaku di Masjid Nabawi dahulu. Yang masa Nabi mula-mula nak bina, Nabi membeli tanah daripada kedua anak yatim, rupa-rupanya ada kubur orang musyrikin. Nabi alih, Nabi tak kata hancurkan ini kubur orang musyrikin, tidak, Nabi alih. Lepas daripada itu ada yang tanah-tanah yang tak rata diratakan, ada lubang-lubang dikambus, lepas tu pokok-pokok ditebang untuk nak membuat pembinaan masjid tadi. Lalu dalam keadaan macam itu, ditebang segala pokok, ditimbus segala lubang-lubang yang ada, dan bagi itu mengarahkan supaya diambil batu bata dan dimulakan kerja pembinaan. Lalu Nabi pun suruh sahabat mulakan pembinaan, diambil batu-batu, maka disuruhlah. Bila disuruh buat pembinaan, sahabat ini selalu ingin melihat Nabi buat ke tak buat. Bukan dia nak menyusahkan Nabi, tidak, tetapi dia suka buat mengikut Nabi, dia nak tiru Nabi buat macam mana. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi tahu sahabat ini suka buat kerja dan ingin bersama Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sama-sama angkat bata, buat kerja bergotong royong dengan sahabat. Bukan Nabi sekadar mengarah sahaja, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, tapi Nabi sendiri buat kerja. Maka sahabat gembira tengok Nabi sama-sama angkat batu, sama-sama bersih kawasan, Nabi buat, mereka buat kerja. Maka dalam keadaan macam itu, dengan kebijaksanaan Rasulullah, mereka rasa malu. Takkanlah kita nak duduk saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang kuat. Rasulullah ini orang yang kuat. Jadi bila Rasulullah kuat, Rasulullah kurang rehat. Jadi sahabat dia fikir, takkanlah saya nak rehat semua, sedangkan Rasulullah tidak rehat. Okey, mereka bekerja dengan sebab Nabi bersama, para sahabat bersama, akhirnya masjid itu cepat dibina. Lalu dalam keadaan macam itu, mereka pun berkata, la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal lazaka minna amal mudallal. Maka kalaulah lain qa'adna, seandainya kita ni duduk, wan nabiyyu ya'malu, sedangkan Nabi buat kerja, dia kata kalau macam itu, perbuatan ini perbuatan yang tidak sepatutnya, perbuatan yang macam menyesatkan, ataupun perbuatan yang tak sabar kita buat macam tu, sedangkan Nabi wan nabiyyu ya'malu, Nabi pun bekerja sama. Maka para sahabat pun buat. Maka dalam keadaan macam itu, bila para sahabat bekerja bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bekerja dengan bersungguh-sungguh, dan mereka merasa seronok dalam kerja itu. Mereka tidak terasa benda ini membebankan mereka, kerana bersama mereka adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan tiang pintu diperbuat daripada batu-batu. Maknanya pintu tadi dibuat daripada batu-batu. Bukan pintu tu dibuat daripada batu, dia punya daun dia tu, tepi tu daripada batu. Lepas daripada itu, atapnya daripada pelepah-pelepah tamak. Atap kena ada atap sebab nak lindung daripada kepanasan. Maka dia buat atap daripada mana? Daripada pelepah-pelepah tamak. Maka sahabat ambil pelepah tamak, potong-potong, letakkan setempat, lepas tu susun. Maka disusun dengan pelepah-pelepah tamak itu menjadi atap. Ini orang-orang dahulu buat rumah dengan pohon-pohon nipah aja, disusun. Maknanya dijadikan atap. Zaman Nabi dahulu pelepah-pelepah tamak disusun lalu dijadikan atap. Kemudian bila sudah dijadikan atap, ada pun ketinggian, dan tiangnya daripada batang-batang pohon kema, pokok kema. Ada pun tiang dia ambil daripada pohon kema, lepas tu ditanam supaya kukuh. Kemudian ternyata Masjid Nabawi dahulu tiangnya pohon batang kema, atapnya adalah pelepah-pelepah. Hanya daripada pintu sikit itu ada batu sikit, disusun batu, kemudian diikat sikit batu. Nak beritahu bahawa begitulah Masjid Nabawi dahulu. Dah tinggi dia pun tak tinggi mana,
hanya dikatakan bahawa hanya tinggi sedikit daripada orang berdiri. Kalau sama-sama tinggi payah sikit nak tu. Jadi tinggi sedikit daripada orang yang berdiri tadi. Kenapa tidak buat tinggi-tinggi? Bahkan ketika itu Nabi membuat mengikut kadar dengan penuh kesederhanaan. Yang Nabi inginkan bahawa para sahabat boleh berkumpul dan melakukan amal ibadat di situ. Maka pembinaan tersebut disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai galakan kepada sahabat supaya bekerja. Sambil bekerja Rasulullah mengundangkan syair bersama dengan para sahabat. Lalu mereka pun bersyair bersama dengan para sahabat, menunjukkan bahawa supaya sahabat tadi melakukan kerja tadi dalam keadaan tidak tertekan dan penuh dengan kegembiraan. Jadi syair-syair ini dibaca bukan sekadar baca begitu, tidak. Bukan macam baca itu, baca dengan cara berlagu-lagu. Maka dengan sambil bersyair berlagu-lagu itu, maka mereka buat kerja. Jadi dalam keadaan macam itu, hilang sedikit kepenatan, kemudian datang keseronokan, dan mereka bekerja dengan hati yang begitu lapang dan tidak rasa tertekan apabila ingin melakukan pekerjaan tadi bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun bersyair. Di antaranya mereka kata, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ataupun dikatakan bahawa ya oleh itu kasihanilah golongan Ansar dan juga Muhajirin. Ataupun di dalam bahasa Arab dikata tidak ada kebaikan, setengahnya mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. La aisha illa aishal akhirah. Allahumma arham Ansar wal Muhajir. Maka ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Allahumma la aisha illa aisha akhirah. Itu dok baca gitu dengan berlagu. Oleh kerana suara saya ni tak sedap, tak pandai nak berlagu, tapi begitulah ayatnya. La aisha illa aisha akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirah. Allahumma arham Ansar wal Muhajir. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihan belaslah, rahmatkanlah golongan Ansar dan Muhajir. Ini di antara bait-bait syair yang mereka alunkan. Dulu dia panggil bait-bait syair lah, sekarang yang dialun-alunkan. Ataupun hari ini kita boleh sebut umpama qasidah. Qasidah. Nabi tak marah, Nabi suka dengan qasidah sebenarnya. Kerana ada hadis riwayat daripada Al-Abbas, ketika mana Al-Abbas mengarang satu syair, kemudian beritahu, ya Rasulullah, izinkan saya nak mengalunkan syair ini, nak berqasidah depan Rasulullah. Rasulullah kata silakan. Dia pun berqasidah dengan suara yang baik, dengan ungkapan yang baik, dengan perkataan yang baik-baik, menyebabkan Nabi gembira. Kalau Nabi tak suka, Nabi marah dah. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi mengatakan Al-Abbas yang mengalunkan syair itu, qasidah itu, Allah Ta'ala akan pelihara gigi dia. Dia sebut saja gigi, takkan gigi saja. Sebenarnya dipelihara hati, dipelihara lidahnya, dipelihara giginya. Dan memang ternyata masa Al-Abbas wafat itu tidak ada sebatang gigi pun yang tercabut dan patah dan seumpamanya. Maknanya. Maka dia katakan bahawa mereka pun berqasidah, ramai-ramai mereka pun buat kerja. Maka ada satu cerita ketika mereka melakukan kerja tadi. Ini diceritakan bahawa ketika Ammar bin Yasir pun masuk sama kerja, tolong-tolong, tiba-tiba para sahabat ini meletakkan batu-batu di atas belakang. Lalu kata Ammar bin Yasir, saya ini nak angkat juga, nak kerja sama-sama ni, tolong letak batu sikit atas belakang saya. Bila Ammar bin Yasir kata macam tu, sahabat letak batu banyak-banyak atas belakang dia. Siapa dia tak orang nak angkat dah. Dia orang nak angkat banyak pakai dia letak. Lepas tu sahabat pakai suka ramai-ramai. Sahabat pun kurang juga, tak suka ramai-ramai. Lalu dia kata, ya Rasulullah, qataluni, ya Rasulullah, puak-puak ni nak bunuh aku, kata dia. Kata Ammar bin Yasir ini, yahmiluna alayya malan ma la yahmilun. Dia letak belakang saya ni, padahal dia tak pun atas belakang dia banyak-banyak begini. Dia letak atas belakang saya banyak macam ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Dak, Ammar bin Yasir, bukan je nak bunuhmu. Nabi kata bukan gitu. Allah Ta'ala bukan mereka nak bunuh kamu, mereka itu bergurau saja. Akan tetapi Nabi sebut, dia kata laisu billadhi yaqtulunaka, mereka itu bukan nak membunuh kamu. Innama yaqtuluka fi'atul baghiyah
sesungguhnya orang yang membunuh engkau ada satu golongan pelampau. Golongan pelampau Nabi sebut. Dalam Nabi gurau-gurau gitu, Nabi tersenyum saja dalam keadaan macam itu. Ada mengatakan bahawa ketika dia letak batu banyak-banyak sampai reboh Ammar bin Yasir, reboh, dan Nabi akak dia, Nabi sapu-sapu kepala dia, maknanya ada pasir tu, dan dia pun kata, ya Rasulullah, tengok tu, oh dia sendiri dia letak barang banyak ni atas belakang dia. Ada ke sahabat dia letak barang banyak-banyak belakang saya, ni macam nak bunuh saya? Nabi kata, dah, dia gurau denganmu saja. Mereka bukan nak bunuh kamu, dan kamu tidak akan dibunuh oleh mereka. Wa innama yaqtuluka fi'atul baghiyah, sesungguhnya yang membunuh engkau adalah satu golongan yang melampaui batas. Sebab itu ketika berlaku peperangan di antara Saidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, para sahabat jadi hairan. Ini menantu Rasulullah, ini Muawiyah, ini sahabat Nabi, yang mana satu nak ikut? Yang mana satu nak ikut? Jadi tak tahu adakah golongan Saidina Ali benar ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan ini benar. Lalu ketika itu orang bertanya kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, kamu nak ikut kumpulan mana? Nak ikut Saidina Ali ke Muawiyah bin Abi Sufyan? Lalu akhirnya Ammar bin Yasir duduk di kumpulan Saidina Ali karramallahu wajhah. Dan pada ketika dia bersama dengan Saidina Ali, Ammar bin Yasir terbunuh. Ammar bin Yasir terbunuh, maka sahabat menjerit ketika itu. Ingat Rasulullah pernah kata dahulu, masa bina masjid dahulu, Rasulullah mengatakan, yaqtuluka fi'atul baghiyah, sesungguhnya orang yang membunuh engkau Ammar bin Yasir adalah golongan yang melampaui. Maka ternyata dengan sebab kematian Ammar bin Yasir bersama Saidina Ali, maka sahabat menyangka ataupun meletakkan bahawa golongan yang benar adalah golongan Saidina Ali. Sebenarnya dua-dua benar, dua sahabat Nabi sebenarnya, dan mereka adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ada sebab-sebab yang tertentu Allah Taala menguji para sahabat sehingga berlaku peperangan. Baik. Dalam keadaan macam itu, Muawiyah, Ammar bin Yasir katanya tu dia antara orang yang paling kuat sekali bekerja untuk pembinaan Masjid Nabawi. Dan ketika itu Ammar bin Yasir dikatakan bahawa orang yang betul-betul bekerja bersungguh-sungguh membina masjid. Maka kiblat masjid diletakkan di sebelah kiri menghala ke Baitul Maqdis. Dan masjid ini mempunyai 3 pintu. Selepas itu tanah yang menjadi lantai masjid diletakkan batu-batu kecil. Kenapa? Maksudnya tanah biasa saja. Bila turun hujan, tanah tadi orang Terengganu kata lecah, orang KL kata becak. Maknanya lecah. Lalu dikatakan bahawa tanah tadi jadi lecah. Jadi becak gitu. Jadi nak sembahyang macam mana? Jadi kotor. Maka Nabi suruh sahabat cari batu-batu kecil, ratakan di atas tanah, supaya kalau turun hujan kalau turun hujan ataupun basah dan seumpamanya tidak menjadi lecah ataupun becak. Maknanya, jadi nak beritahu dalam keadaan macam itu, Nabi sudah suruh sahabat letak batu-batu kecil. Bijak baginda Rasulullah ini. Dia juga orang yang dikatakan arkitek Islam. Lalu dalam keadaan macam itu, masjid yang dibina tidak dihampari dengan pemaidani. Itu zaman dahulu, tidak dihampari dengan pemaidani. Dan ia juga tidak dihampari dengan tikar, hanya semayang di atas tanah sahaja. Sebab itu Nabi ada sebut dalam satu ketika, dalam satu hadis, man massa hasa fala jum'ata lahu, sesiapa yang memegang anak-anak batu yang kecil-kecil ketika Nabi membaca khutbah, fala jum'ata lahu, maka tidak ada pahala Jumaat baginya. Maknanya sebab apa? Sebab dulu kan tanah atas tanah, jadi ada batu-batu kecil. Masa Rasulullah baca khutbah, dang dia ambil batu kecil main. Maknanya, lalu Nabi kata man massa hasa fala jum'ata lahu, siapa yang pegang batu-batu kecil maka tidak ada Jumaat baginya. Menunjukkan bahawa kalau dalam ketika membaca khutbah mesti kena dengar baik-baik dan jangan bercakap. Dan Nabi sebut batu-batu kecil itu kerana masjid Nabi masa itu ada batu-batu kecil sahaja. Masa ketika itu.
Lalu ia juga tidak dihampai dengan tikar. 2 bilik didirikan di sebelahan dengan masjid yang dibina. 2 bilik pula. Jadi masjid Nabi itu sebelahnya dibina bilik. Dibina bilik untuk siapa? Untuk isterinya, untuk isteri Nabi. Di antaranya Saudah ibnu Zam'ah dan juga Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dah kenapa bina 2? Kan isteri Nabi ramai. Kaya pakat duduk ramai-ramai gitu? Tidak. Isteri Nabi seorang yang sangat mulia, sangat mulia. Lalu Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi membina bilik yang kecil, dan dikatakan bilik yang kecil itulah rumah Nabi. Maka satu untuk Aisyah, satu untuk Saudah binti Zam'ah. Dan kedua-dua bilik tersebut adalah bersebelahan dan bersambung dengan masjid. Dan kenapa bina 2? Masa itu 2. Yang Khadijah itu sudah wafat. Yang Khadijah lepas tu duduk ke Madinah bersama dengan Aisyah. Lepas tu Nabi berkahwin dengan Saudah. Lepas tu Nabi berkahwin dengan isteri-isterinya yang lain. Dan setiap kali Nabi berkahwin, Nabi akan membina bilik. Sebab itu dalam Al-Quran ada surah Al-Hujurat. Hujurat itu mana apa? Bilik-bilik. Menceritakan kisah Nabi SAW dengan para isterinya, di antara yang tercatat dalam surah itu. Maka Nabi pun membina, bila Nabi kahwin dengan isteri baru, Nabi pun bina bilik. Lepas tu kahwin dengan bina bilik, maka disambung-sambung dekat berhampiran dengan masjid Nabawi tadi. Maka demikianlah baginda SAW, dia duduk di masjid Nabawi, sudah dapat kumpulkan para sahabat. Nabi utamakan masjid dahulu, baru dibina bilik untuk dia bersama dengan isterinya. Dan Nabi banyak duduk di dalam masjid bersama dengan para sahabat. Maka sahabat bila berkumpul di masjid dapat mengambil ilmu dengan Nabi, dapat sembahyang berjemaah dengan Nabi. Maka di situ Nabi telah mengajar para sahabat supaya sembahyang berjemaah. Sebab tu Nabi sebut salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sesungguhnya sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri, sebanyak 22 darjat. Dan sahabat-sahabat yang bina rumah tepi-tepi itu, Nabi suruh sembahyang di masjid. La salata li jaril masjid ilal masjid. Tidak ada sembahyang bagi orang yang duduk berhampiran masjid kecuali duduk di masjid. Duduk di masjid. Dan Nabi sebut lagi orang yang mendapat lindungan arsy Allah Ta'ala, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid-masjid. Sahabat bila dengar macam itu, Nabi menceritakan tentang kelebihan-kelebihan masjid. Ada sahabat yang jalan kaki jauh pergi ke masjid. Bila jalan kaki jauh pergi ke masjid, lalu sahabat yang lain tengok, Allah, orang Terengganu kata nyanya dia jauh jalan kaki you. Maknanya jauh. Lalu bicar-bicar ramai-ramai guana, kalau kita kabur kerja, kabur guana gini lah. Pergi jumpa sahabat, aku tengok mu ni jauh jalan kaki mari sini. Tapi ingat sahabat dah cakap Terengganu gitu. Maknanya jauh mu jalan kaki sini. Apa kata? Kami cadangkan kamu beli seekor kedai, seekor. Jadi untuk kamu naik kenderaan boleh ulang alik pergi ke masjid. Dia mengatakan kalau dia ingin membeli seekor kedai, dia boleh beli. Tetapi sebenarnya aku telah mendengar baginda SAW ada mengatakan bahawa orang yang berjalan kaki daripada rumahnya, setelah dia membersihkan dirinya, mengambil wudu dan seumpamanya, memakai pakaian menutup aurat, kemudian pergi ke masjid, berjalan kaki, setiap langkah dinaikkan darjat dan dihapuskan dosa. Maka oleh kerana itulah aku sanggup berjalan kaki jauh. Tiba-tiba Nabi dengar. Nabi kata pada sahabat ini, Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatat pahala di atas perbuatan kamu. Tengok para sahabat. Yang lain terus dengki, mana boleh begitu. Akhirnya sekali ada juga golongan dia tengok, sebelum masjid Nabi ini kosong banyak. Apa kata kita pindah sekapung, kita pindah buat rumah kat masjid. Tanah sebelah masjid Nabi tu luah tu. Kalau satu kapung pun boleh. Maka mereka pun bercita-cita untuk buat rumah. Ini bukan sebuah, nak buat satu kampung pindah duduk kat masjid Nabi. Dia pun heran, dah masjid tanah sebelah kosong, tak apa nak buat rumah sebelah Nabi. Tengah mereka itu, ni hadis riwayat daripada Tirmizi rasanya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada cerita kisah para sahabat.
Lalu dalam sahabat itu dalam keadaan macam itu, dia pun duk fikir-fikir, kita buat pindah satu kampung, mesyuarat satu kampung setuju kita pakai pindah sebelah masjid Nabi, boleh dulu jumpa Nabi sama. Ni pun boleh jumpa lagi, tapi kalau duduk dekat lagi bagus. Tengah mereka sekampung duduk, ramai-ramai duduk kat masjid Nabi, datang sahabat Nabi yang lain. Dia kata, dia jumpa ketua pemimpin mereka. Dia kata, kami dengar kamu ni ramai-ramai nak pindah duduk kat sebelah masjid Nabi. Iyalah, dah tanah itu nampak kosong. Dan dia kata, kalau mereka orang nak jual, kami nak beli, kami nak duduk pindah ramai-ramai. Sebenarnya kami ni, kalau ikutkan, memang kami nak duduk sebelah Nabi. Kami tahu, semua dah tahu tanah-tanah kosong tu, dah tahu dah. Tapi semua tengok orang tambah beli pun dah tambah duduk sebelah Nabi. Sebab apa? Sebab kami semua memahami, kami ingin mengambil fadilat. Kesusahan kami pergi sembahyang berjemaah, ulang alik ini, kami akan dinaikkan darjat oleh Allah, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Maka kami ingin mengambil kelebihan itu, maka dengan sebab itu kami tidak duduk dekat dengan Nabi. Begitu. Maka yang ni pun dapat tahu, kalau macam tu kita sekampung tak jadi pindah. Maka tak jadi pindah, maka ulang alik dia daripada masjid, berjalan kaki dan sebagainya. Masya Allah. Abdullah ibnu Ummi Maktum datang jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini seorang yang buta. Dah saya buta, saya sudah tua ya Rasulullah. Tubuh saya pun sudah letih, dah tidak tak kuat. Kemudian rumah saya jauh pula. Dahlah rumah saya jauh, saya pula tak ada orang nak bawa saya pergi ke masjid. Dalam keadaan saya dah tua, buta lagi, jauh lah, tak ada orang nak bawa saya pergi ke masjid. Boleh tak saya nak sembahyang kat rumah? Nabi kata boleh. Bila kata boleh, dia terus bangun. Dia pun jalan, tinggalkan Nabi. Nabi panggil, ya Abdullah, ta'al hina. Dia pun, wahai Abdullah, mari sini sekejap. Mari muda. Hal sami'tan nida? Adakah kamu mendengar azan? Ya, saya dengar. Kalau gitu kena pergi masjid juga. Katanya, kena pergi masjid juga. Masya Allah. Itu pentingnya masjid. Masjid pun ni sudah ada suara, dia panggil suara masjid. Maknanya, jadi nak beritahu bahawa Nabi membina masjid, maka di masjid itulah mereka berkumpul, satu, mengeratkan hubungan silaturahim. Mereka sembahyang berjemaah, mereka akan sembahyang di awal waktu. Mereka, bila mana sahabat bertanya, ayul a'mali afdal, apakah amalan yang afdal? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada awal waktunya. Maka sembahyang di masjid, kemudian dengan ada kuliah ilmu, dapat lagi ilmu, duduk dengan orang yang saleh, duduk di tempat yang baik, banyak fadilat bila orang pergi ke masjid. Sebab itu Nabi cukup mengambil berat tentang masjid, dan dikatakan seafdal tempat adalah masjid, setidak afdal tempat adalah pasar. Baik. Kemudian permulaan azan. Bila pergi ke masjid, macam mana orang nak pergi ke masjid ni? Nak tahu, memang kena ada azan memanggilnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang mukmin bersembahyang supaya mereka mengingati kebesaran Allah. Maka disuruh sembahyang supaya ingat kepada Allah Ta'ala. Dengan itu, bila mereka sembahyang, bermakna mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang sama, bila mereka mengerjakan sembahyang, maka mereka juga meninggalkan larangan Allah. Para sahabat yang bersama dengan Nabi sembahyang beribadat, habis meninggalkan maksiat. Ada satu cerita kisah. Ada seorang itu, dia sahabat dia sebelum dia Islam ini, dia suka mencuri. Maka mencuri menjadi amalan dia. Kemudian bila dia tengok orang Islam bersatu, berbaik-baik dengan akhlak yang mulia, sembahyang berjemaah, dia rasa tertarik. Baguslah Islam ni. Maka dia pun nak masuk Islam. Dia jumpa sahabat Nabi, dia belum beriman lagi. Dia kata dia memang berminat untuk masuk Islam dan dia suka ajaran Islam, tapi saya je yang dia tak suka. Hak lain suka belaka dah. Rasulullah dia suka, hak lain dia suka, saya je tak suka. Islam dak curi. Dah dia suka mencuri. Allah, kalau Islam bagi mencuri, lama dah masuk Islam. Tapi oleh kerana bila masuk Islam tak boleh mencuri, tu yang tak sedap.
Kata sahabat-sahabat pun bijak. Sahabat dah kata mau curi kerak tangan. Ada sahabat dah rasa gitu. Dah takut kawan tu. Sahabat kata beginilah, apa-apa pun mu masuk Islam dulu. Lepas mu masuk Islam, mu bincang lah dengan Muhammad. Takut boleh curi, jangan curi banyak sangat. Nak curi setakat 500 ya ke bawah sudah lah. Takut boleh bincang ataupun tengok-tengok lah maknanya. Bincang, mu bincang masuk Islam dulu, lepas tu mu duduk dengan Muhammad, mu bincang. Boleh tak kalau saya nak mencuri? Oh gitu, boleh lah. Kalau macam tu, kalau boleh buat bincang macam tu, aku nak masuk Islam. Maka jumpalah Rasulullah masuk Islam. Dia masih nak masuk Islam, jumpa dia kata, ya Pak Muhammad, aku ni memang nak masuk Islam, tapi boleh tak kalau aku masuk Islam aku mencuri? Nabi kata boleh, tapi mau masuk Islam tu. Boleh masuk Islam dulu. Masuklah Islam, kawan tu masuk Islam. Bila masuk Islam, Nabi kata, okey, sekarang ni kamu sudah beriman dengan Allah Ta'ala, maka sebelum kamu nak jalankan tugas mencuri kamu tu, kamu kena ikut Rasulullah dulu. Maka kamu kena sembahyang dulu, ikut Rasulullah. Dia pun sembahyang lah, sembahyang ikut jemaah bersama dengan Nabi. Lupa dia nak mencuri tadi. Dah ikut sembahyang tu, sampai masa dia pun teringat, dia pun tuntutlah jumpa Rasulullah. Dia tuntut balik, ya Rasulullah, sebagaimana yang Rasulullah janji dahulu, saya dulu minta izin nak mencuri. Jadi sekarang ni boleh tak saya nak mencuri? Semayang dah ikut Rasulullah. Rasulullah kata boleh lah. Boleh dah nak curi malam ni, mau apa boleh lah. Tapi ada dua syarat. Syarat yang pertama, mu kalau mu curi mu orang macam mana, pagi esok mu kena semayang dengan Rasulullah. Main jemaah. Boleh ada. Syarat yang kedua, mu nak mencuri lah, tapi mu kena cakap betul. Mu kena cakap benar. Boleh? Boleh. Malam tu dia jalan lah, tugas dia. Lama dah dia dah kerja. Tugas. Maka ketika dia nak mencuri, dia terfikir, kalau aku mencuri, pagi besok aku kena semayang dengan Rasulullah. Bila aku semayang Rasulullah tanya, mu curi dah malam tadi? Curi. Dan kalau Rasulullah tanya, rumah dia, rumah orang ni, dah macam mana aku nak curi? Fikir, akhirnya tak jadi mencuri. Tinggal gitu saja. Jadi orang yang baik, hingga ini di antara tabiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bermakna kalau orang itu sembahyang dengan jaga rukun, dengan sembahyang elok-elok, dengan mengikuti kehendak syarak, kehendak Nabi, dan mereka sembahyang dengan sembahyang yang khusyuk, dan dia akan meninggalkan maksiat. Ada cerita lagi. Ada satu orang sahabat, dia berjalan, jumpa dengan seorang wanita itu mengenali dia mengenali wanita itu. Entah macam mana dia pegang wanita tadi. Lalulah dalam keadaan macam itu, dia pergi jumpa Nabi. Bila dia tengok wajah Nabi, Allah rasa bersalah. Sebab disebut dalam hadis faqabbalaha, mana dia mengucuk wanita tadi. Lepas dia jumpa Nabi, dia rasa bersalah. Allah, salah sungguh, malu sungguh dia pada Rasulullah sebab buat salah. Lalulah dia mengadu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak layan. Sebab apa tidak layan? Sebab Rasulullah tambah, kalau Rasulullah tanya, dia cerita buat aib dia juga. Dia akan rasa malu. Akhirnya sampai waktu semayang, Rasulullah suruh semua semayang, termasuk dia juga semayang. Selepas daripada semayang, dia jumpa lagi Rasulullah. Rasulullah bertanya, tidakkah kamu bersembahyang jemaah bersama Rasulullah tadi? Dia mengatakan, ya. Kalau begitu Allah Ta'ala mengampunkan akan dosamu. Innal hasanat yudhhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu menghapuskan segala kejahatan. Maka Allah Ta'ala menjadikan sembahyang adalah ibadat yang paling afdal dan yang dikerjakan secara berjemaah, supaya orang Islam boleh ingat memperingati urusan dan juga membantu keperluan sesama mereka. Maka Allah Ta'ala jadikan sembahyang jemaah ini mempunyai hikmah yang begitu besar, bahkan boleh menguatkan tali persaudaraan, ikatan persaudaraan dan kesatuan di antara mereka. Sebab itu kalau orang Islam sentiasa sembahyang berjemaah, pergi ke masjid, maka orang bukan Islam merasa gerun dengan orang Islam, dan Allah Ta'ala akan beri pertolongan bila ramai pergi sembahyang di masjid. Maka apabila tiba waktu sembahyang, ia memerlukan tindakan yang boleh menyedarkan dan mengingatkan orang yang lalai
dan terlupa, sehingga perhimpunan yang diadakan itu dapat mengumpulkan semua orang Islam. Lalu dalam keadaan macam itu, bila nak semayang berjemaah, kena panggil orang, kena ada satu jalan yang boleh kumpul orang. Macam mana nak kumpul orang? Kalau hari ni dengan iklan, maka boleh kumpul. Jadi macam mana nak buat ni, nak kumpul ni supaya dah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jadi macam mana nak kumpul orang biar pergi ke masjid. Lalu dalam keadaan macam itu, Rasulullah bermesyuarat dengan para sahabat untuk menentukan apakah bentuk tindakan yang perlu diambil. Tengok, Rasulullah telah memberi contoh. Apa dia? Rasulullah mengajak sahabat bermesyuarat. Kalau Rasulullah tidak bermesyuarat, tidak mengapa, kerana tidak ada manusia yang secerdik Rasulullah. Orang lain cerdik, tapi nak secerdik Rasulullah tidak ada. Tidak ada manusia yang paling hebat menandingi Rasulullah. Kalau Rasulullah buat buah fikiran dia tu, cukup dah, tak payah mesyuarat. Rasulullah boleh panggil, wahai sahabat, aku nak tentukan begini-begini, boleh. Tapi Rasulullah panggil mesyuarat dahulu. Panggil para sahabat bermesyuarat. Sekarang ini kita nak semayang berjemaah. Jadi bila nak semayang jemaah, kita nak kumpul orang. Jadi macam mana kita nak kumpul orang ni biar orang dapat tahu, sampai masa mereka berkumpul boleh sembahyang berjemaah, maka mereka bermesyuarat. Ulama mengatakan bahawa kalau kita nak dapat satu pekerjaan itu mudah, diberkati, maka hendaklah kita bermesyuarat. Kalau satu pekerjaan yang tidak ada pemusyaratan, tidak ada mesyuarat, maka pekerjaan itu jauh daripada keberkatan. Mesyuarat. Kemudian nak beritahu, dikatakan bahawa kalau di satu tempat itu Allah Ta'ala nak turunkan bala, tiba-tiba ada satu kaum itu bermesyuarat, Allah Ta'ala angkat bala. Tapi jangan mesyuarat saja tak buat kerja. Kapal nak tenggelam dah. Orang lain ambil barang-barang berat, lepo. Perahu orang nak tenggelam, dia ambil barang-barang berat, semua lepo. Maknanya dah cari dah. Kita tak lepori, kita mesyuarat sampai kita tenggelam. Jadi jangan habiskan masa bermesyuarat sampai tak buat kerja. Mesyuarat ini bagus, maka Nabi mesyuarat macam mana nak panggil. Sebahagian mereka mencadangkan kita mengangkat bendera apabila tiba waktu semayang supaya orang ramai dapat lihat. Bagaimana kalau kita ini angkat bendera, kemudian bila kita angkat bendera tempat tinggi, orang tengok, oh bendera tu kena semayang tu, kena pergi masjid pun, macam mana? Itu kalau orang nampak. Kalau orang tak nampak, maknanya habis waktu dah lah, ada bendera rupanya. Maka dalam keadaan itu cadangan. Maka oleh kerana begitu, cadangan ini ditolak kerana ia tidak mendatangkan faedah kepada orang tidur dan lupa. Betul, kalau kamu angkat bendera orang nampak, tapi kalau orang tidur, orang tak ingat, orang sibuk bekerja, tiba-tiba angkat bendera, apa ni, orang tak nampak, akhirnya orang tak pergi juga ke masjid berkumpul. Maknanya Nabi dah mesyuarat, macam mana nak suruh orang datang ke masjid? Nabi dah mesyuarat dah, nak fikir dah maknanya. Lalu dalam keadaan macam itu, tak boleh pakai ambil bendera letak tempat tinggi gitu. Sebab apa? Sebab kalau orang tidur memang sahih tak nampak lah, maka tidak mendatangkan manfaat. Kalau macam itu, macam mana? Kalau kita nyalakan api di tempat tinggi, sampai asap berkeluar naik tempat tinggi tadi, cadangan itu juga ditolak. Begitu juga kalau orang tidur pun tak sedar, mau bakar asap pun tak sedar juga. Maknanya, maka cadangan itu juga ditolak. Kalau berkaitan dengan orang-orang tidur, kalau begitu senang saja. Apa kata kalau kita pakai trompet? Trompet, orang pun hak tidur boleh bangun. Boleh tidur boleh bangun. Boleh bangun akan mari. Maka gunakan alat muzik trompet tadi, boleh. Beri cadangan. Rasulullah mengetahui sebagaimana orang Yahudi kadang-kadang dia nak memanggil orang untuk tempat ibadat, digunakan trompetnya. Maka Nabi tidak suka mengikuti Yahudi. Tidak suka mengikuti Yahudi, maka dengan sebab itu Nabi tidak suka cadangan tadi. Kerana apa? Kerana dia meniru orang-orang Yahudi. Walau bagaimanapun Nabi sekali-kali tidak mahu mengikut orang-orang Yahudi. Kita banyak ikut orang-orang Yahudi, tidak sudah. Saya bagi contoh saja yang orang ramai tidak tahu. Apa dia contoh? Kalau orang potong rambut, dia botok kiri kanan, tengah je ada. Itu ada dalam hadis. Nabi melarang orang yang melakukan qaza'. Dalam bahasa Arab dia panggil qaza'un. Kerana apa? Itu bukan amalan orang Islam. Hak botok sini,
lepas pada tu tengok ada rambut. Maknanya itu amalan. Nabi tidak mahu main trompet-trompet ni orang Yahudi. Dah kalau macam tu nak buat macam mana? Gini lah, kita sambung minggu depan masa bincang. Maksudnya bahawa kita dapat tahu insya-Allah mesyuarat ini ditangguh. Kita tangguh minggu depan mengenai kisah baginda sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak memanggil orang untuk sembahyang jemaah di masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.